Bab 7, respirasi sel. Respirasi sel akan menghasilkan tenaga keperluan bagi aktiviti semua sel hidup. Jadi tenaga dari bentuk apa? Dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate. Okey, adenosine triphosphate. Maksudnya dengan adanya respirasi sel ni, kita dapat gerakkan tangan kita. Okey, kamu dapat dengar suara cikgu ni sebab apa? Ada penghantaran impuls pergi ke otak. Dan semua aktiviti-aktiviti sel ni memerlukan ATP. Okey, ATP, adenosine triphosphate. Dalam salah satu proses yang cukup penting yang memerlukan ATP ni adalah pengangkutan aktif. Jadi tanpa pengangkutan aktif ni, banyak sistem-sistem yang ada dalam badan ni akan terganggu dan menyebabkan terganggunya proses-proses penting yang berlaku dalam badan. Akhir sekali akan menyebabkan kegagalan fungsi-fungsi tisu organ. Jadi sangat-sangat bahaya. Sebab tu antara aktiviti harian kita yang mana kita lakukan setiap minit, setiap saat, setiap masa ni adalah bernafas. Supaya nanti respirasi sel tu akan berlaku, menghasilkan ATP, supaya nanti kita dapat jalankan fungsi-fungsi badan dengan normal dalam keadaan yang optimum. Boleh ya? Jadi respirasi sel. Respirasi sel, proses pengoksidaan molekul organik beberapa peringkat untuk bebaskan tenaga. Tenaga dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Okay? Tenaga yang tersimpan pun ada juga. Contohnya macam lemak, macam gula, macam glukosa, semua tu adalah tenaga yang tersimpan. Yang mana tubuh badan tak boleh guna secara terus. Dia kena pecahkan dulu glukosa tadi, pecahkan gula-gula tadi, pecahkan lemak-lemak tadi, supaya nanti dia dapat tukar jadi ATP. Okay, adenosine triphosphate. Kemudian barulah tenaga dalam bentuk ATP ni boleh gerakkan semua sistem yang ada dalam badan ni. Gerakkan otot-otot ni supaya dia mengecut dan mengendur untuk kamu angkat tangan kamu, kamu angkat kepala kamu, kamu geleng kepala kamu, kamu gerak badan kamu ke kiri dan ke kanan. Semua ni dia memerlukan tenaga ATP ni, yang awalnya hasil daripada pemecahan molekul glukosa. Okay? Pemecahan molekul glukosa melalui proses pengoksidaan. Pengoksidaan ni apa? Kamu belajar dalam kimia. Jadi cikgu nak terang lebih lanjut pun, cikgu bukan bidang kimia, tak apa nak tahu sangat lah. Jadi ada juga orang suruh cikgu ajar kimia dan fizik ke, cikgu tak reti. Biologi ni pun kadang-kadang duk tersalah tersasul. Tambahlah kalau ajar kimia dan fizik ni lagi banyak tersalah tersasul, kamu makin pening kepala. Okay? Kamu pun mungkin lagi hebat daripada cikgu yang kimia dan fizik ni, sebab kamu tengah belajar, freshly belajar dengan cikgu fizik dan cikgu kimia kamu. Cikgu last sekali belajar fizik ni waktu tingkatan 5 dulu, dah 10-15 tahun lepas. Lama sangat dah tinggal, tak ingat dah. Sikit-sikit tu boleh lah, kalau baca sikit faham, mungkin boleh terang kat kamu apa yang faham. Yang nak lebih-lebih detail-detail tak reti lah ya. Kamu pun lagi pandai fizik kimia berbanding dengan cikgu. Okey, substrat utama dia adalah glukosa. Substrat utama dia adalah glukosa. Sekarang ni kita pergi kepada respirasi sel. Jadi respirasi sel ni dia ada lebih kurang 3 jenis. Dia agak complicated sebenarnya, sebab dalam buku teks kamu dia tak terang secara mendalam macam mana nak membezakan antara 3 jenis respirasi sel ni. Tapi pada akhirnya yang utama dia adalah untuk penghasilan ATP ni, tenaga ni. Penghasilan ATP satu lagi adalah pemecahan glukosa. Nak pecahkan glukosa tu macam mana? Sama ada dia menggunakan oksigen atau tak menggunakan oksigen. Jadi kalau kamu nampak sini, dia ada respirasi. Satu respirasi aerob, satu respirasi anaerob. Respirasi aerob ni dia gunakan oksigen, menggunakan proses pengoksidaan untuk dia pecahkan molekul glukosa kepada ATP. Tapi molekul anaerob ni dia tak guna oksigen. Okey, dia tak guna oksigen. Dan kamu kena ingat, dia ada yang ketiga ni, fermentasi. Fermentasi ni seolah-olah dia tak guna oksigen ataupun oksigen dalam keadaan yang sangat terhad. Tapi dia bukan respirasi anaerob. Dia bukan respirasi anaerob. Sekali lagi, dia bukan respirasi anaerob.
Cikgu ulang sekali lagi, dia bukan respirasi anaerob. Ini ada dalam buku teks kamu boleh baca, ada perkataan di situ. Fermentasi bukan respirasi anaerob. Sebab tu dia pembahagian, dan dia tak terang secara detail dalam buku teks kamu respirasi anaerob tu apa. Sekadar kamu tahu respirasi anaerob tu adalah respirasi tanpa menggunakan oksigen yang akhir sekali menghasilkan ATP. Okey, kita pergi kepada respirasi aerob dulu. Respirasi aerob ni dengan kehadiran oksigen. Jadi kena ada oksigen. Oksigen datang daripada mana? Ni daripada udara kita ni. Daripada udara ni, macam mana dia supply, dia adanya oksigen di udara melalui proses fotosintesis. Dia guna karbon dioksida, dia lepaskan oksigen. Okey, jadi kehadiran oksigen bermula dengan proses glikolisis. Jadi glikolisis ni dia proses penguraian glukosa menggunakan enzim. Okey, jadi glikolisis ni dia berlaku di sitoplasma. Okey, glikolisis dia berlaku di sitoplasma. Sitoplasma tahu tak apa? Kalau tak tahu masalah lah, kamu pergi bab yang pertama balik. Bukan bab yang pertama, bab yang kedua balik. Tentang sel. Kat mana sitoplasma tu? Jadi di sitoplasma tu akan berlaku satu proses yang dipanggil sebagai glikolisis. Jadi dia akan pecahkan glukosa menggunakan enzim. Okey. Dia akan menjadi 2 pyruvate. Nampak tak berlaku di sitoplasma? Pyruvate ni kemudian akan dioksida. Maksudnya pyruvate ni akan ada bertindak balas dengan oksigen di mitokondria yang akan hasilkan karbon dioksida, air dan ATP. Nampak tak ada karbon dioksida di sini? Jadi kita guna tak karbon dioksida? Manusia tak guna. Kita tak ada kloroplas nak guna karbon dioksida macam tumbuhan. Nak tak nak kita akan buang karbon dioksida tu. Akan berlaku pemecahan kepada glukosa. Glukosa akhir sekali akan membentuk produk dia, karbon dioksida, air dan tenaga 2898 kilojoule. Jadi tenaga ni akan digunakan oleh tubuh badan untuk menjalankan aktiviti harian dia. Okey, respirasi aerob dia ada 2 fasa di sini. Ikut silibus kamu ada 2 fasa. Fasa yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ni akan pecahkan glukosa menjadi pyruvate. Okey, dia berlaku di sitoplasma. Pyruvate ni kemudian akan masuk ke dalam dia masuk ke dalam mitokondria. Kemudian di situ nanti akan berlaku pengoksidaan bagi pyruvate yang akan menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Okay, yang kedua ni ada respirasi anaerob, tak menggunakan oksigen. Jadi tak diterang secara mendalam. Jadi cikgu tak nak pergi mendalam lah. Kemudian fermentasi. Fermentasi adalah laluan alternatif untuk dapat tenaga selain daripada respirasi sel. Jadi laluan alternatif untuk dapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap. Jadi proses penguraian glukosa ni tidak berlaku dengan lengkap. Dia ada saki-baki lah. Okay, dia tak pecahkan sepenuhnya glukosa tu dan tak menghasilkan ATP dalam keadaan yang optimum, dan keadaan yang paling banyak sekali sepatutnya dia boleh hasilkan. Dia seolah-olah macam pembakaran yang tidak lengkap kan. Keadaan oksigen terhad atau tiada oksigen. Waktu tu keadaan tiada oksigen ataupun oksigen terhad. Jadi nak tak nak dia terpaksa kena hasilkan juga ATP. Sebab kalau dia tak hasilkan ATP, dia mati. Jadi nak tak nak dia terpaksa hasilkan ATP juga. Jadi oksigen terhad ke oksigen tak ada ke, proses tetap kena berjalan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia hanya berlaku glikolisis pyruvate. Okey, pyruvate akan terhasil. Ingat ya, waktu glikolisis glukosa dipecah jadi 2 pyruvate, ada ATP dah dihasil waktu tu. Waktu tu dah ada ATP. Tapi ATP dia tak banyak lah, kalau tak salah cikgu 2 ATP saja yang dihasilkan ni. Waktu satu glukosa jadi 2 pyruvate ni dah ada ATP yang terhasil. Tak salah cikgu 2 ATP. Jadi 2 ATP tak banyak berbanding dengan 2898 ni mungkin 36, 34 hingga 36 ATP berbanding dengan 2 ATP saja yang berlaku di sitoplasma tadi.
Jadi dia tak banyak. Dia bila tak banyak ni, dia tak apa nak bagus lah. Proses tu tak apa nak bagus untuk penghasilan ATP. Tapi daripada tak ada langsung, baik ada kan. Nak tak nak, dia terpaksa kena pecahkan juga glukosa tu jadi pyruvate. Sebab nak tak nak, dekat situ pun akan hasilkan ATP juga. Okey. Selepas glycolysis, pyruvate jalani fermentasi alkohol atau fermentasi aksid laktik. Okey, jadi fermentasi ini ada dua jenis, iaitu fermentasi alkohol, fermentasi aksid laktik. Jadi maksudnya pyruvate ni dia akan mengalami sama ada fermentasi alkohol ataupun fermentasi aksid laktik. Okey, sama ada dia mengalami fermentasi alkohol ataupun fermentasi aksid laktik. Jadi fermentasi alkohol ni apa? Glukosa ni dia akan jadi etanol, karbon dioksida dan tenaga 210 kJ sahaja. Nampak tak? 210 kJ sahaja berbanding dengan 2898 kJ menggunakan oksigen. Jadi dia tak efisien. Tapi nak tak nak, dia tak ada upaya lagi dah. Itu je cara yang dia boleh dapatkan tenaga. Nak tak nak kena berjalan jugalah. Tubuh badan nakkan tenaga untuk jalankan proses-proses yang penting dalam tubuh badan tu. Jadi kena jalankan juga walaupun dia tak hasilkan tenaga yang banyak. Kemudian dia akan hasilkan etanol, alkohol di sini. Sebab tu ada keadaan-keadaan tertentu, organisma-organisma tertentu, dia akan seolah-olah bernafas keluarkan alkohol. Okay? Bernafas keluarkan alkohol. Kita dapat bau alkohol. Jadi glukosa, etanol, karbon dioksida, tenaga. Contohnya ada berlaku pada yeast lah. Jadi ini dia guna dalam industri lah ya, dalam teknologi pemakanan ni. Jadi proses fermentasi alkohol ni digunakan dengan dia campurkan makanan-makanan tertentu, jus-jus tertentu, air-air tertentu, buah-buahan tertentu, bijiran-bijiran tertentu dengan yeast. Kemudian dia akan menjadi beer atau wine. Okay, wine ni grape lah kan. Contohnya macam bijiran ni mungkin daripada beras kan. Jadi dia ada buat macam apa, wine rice. Okay, cikgu pun tak tahulah, cikgu tak minum benda ni kan. Tapi nak ceritakan dengan proses tu dia akan dapat hasilkan alkohol. Dan alkohol ni yang memabukkan. Itulah kadang-kadang pelik orang yang dia ekstrim sangat dia punya kehendak untuk meminum alkohol ni, sampai hand sanitizer tu pun dia minumnya. Sebab apa? Dia ingat ada alkohol situ, dia arak. Okay, hand sanitizer pun dia minumnya. Tak tahulah. Kemudian karbon dioksida. Jadi yeast ni digunakan untuk dia campurkan dengan roti, dough roti. Okay, dough roti tu dia campurkan dengan yeast supaya nanti yeast bila bernafas dalam keadaan yang kurang oksigen ataupun tiada oksigen, dia akan hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu akan menyebabkan gelembung-gelembung udara dalam dough tu akan mengembang. Dough, tahu apa dough? Dough tu maksudnya tepung tu kita dah gaul dengan air, kita dah gaul dengan yeast. Kita biarkan dia sama sejam ke sejam lebih ke untuk dia kembang, gebu dough tu nanti, supaya nanti bila kita masak dia nanti, roti tu dia lembut. Dia lembut. Jadi menggunakan yeast. Kemudian ada juga yang melibatkan tumbuhan pokok padi. Jadi tumbuhan pokok padi ini dia ada toleransi yang bagus terhadap alkohol ni. Sebab apa? Tumbuhan padi ni dia hidup pada kawasan yang berair. Jadi bila hidup kawasan yang berair, dia kurang sedikit efisiensi dia untuk dapatkan oksigen. Tapi dia tak ada masalah walaupun dia penghasilan alkohol yang tinggi. Ingat ya, tumbuhan tak boleh ada alkohol yang tinggi, dia akan mematikan sel yang ada pada tumbuhan tu. Tapi bagusnya pokok padi ni, dia ada enzim dipanggil sebagai alkohol dehydrogenase. Jadi bila ada penghasilan alkohol yang tinggi pada pokok padi itu, jadi dia dapat tukarkan alkohol tu. Ni jalan jentik etanol lah. Kamu belajar lah ya, alkohol tu apa dia, etanol tu apa dia, metanol tu apa, belajar dalam kimia. Jadi cikgu tak nak terang lah benda-benda macam tu ya. Jadi etanol ni dia boleh ditukar jadi karbon dioksida dan dia tidak kekal pada sel-sel di tumbuhan tu. Jadi kalau dia kekal pada sel di tumbuhan tu, menyebabkan tumbuhan tu mungkin matilah.
Jadi toleransi pokok padi ni, walaupun dia menjalankan fermentasi alkohol, tak ada masalah, dia still boleh survive, dia boleh hidup. Dan alkohol dia tu, dia takkan kekal pada sel. Sebab apa? Sebab dia akan dipecahkan, dia akan ditukar kepada karbon dioksida menggunakan enzim yang dihasilkan, iaitu alkohol dehydrogenase. Jadi bila sebut tentang enzim ni, kamu jangan ingat enzim hanya ada dekat sistem pencernaan manusia, ya. Dia ada juga pada tumbuhan. Seterusnya kita ada fermentasi asid laktik. Jadi bila glukosa ni dia terpaksa dipecahkan untuk hasilkan ATP, dia akan hasilkan tenaga. Pada waktu yang sama dia akan hasilkan asid laktik. Jadi asid laktik, atas ni etanol, yang ini asid laktik. Contohnya adalah dalam lactobacillus. Lactobacillus dia akan menjalankan fermentasi pada susu dan dia akan hasilkan dadih. Dadih ni adalah struktur dia tu lah. Dia macam agar-agar, lembut-lembut. Agar-agar ni dia keras. Kalau dadih ni dia lembut sedikit daripada agar-agar tu. Okey, dia seolah-olah macam tu. Yang kamu makan yogurt tu, yogurt. Okey, lebih kurang macam tu lah. Jadi lactobacillus ni akan bertindak balas terhadap laktosa. Jadi gula susu. Susu tu dia ada struktur gula dia, iaitu dipanggil sebagai laktosa. Jadi lactobacillus ni akan bertindak balas terhadap laktosa. Dia akan menyebabkan penukaran kepada asid laktik. Jadi sekarang ni dia asid. Laktosa ni, gula susu ni dipecah, tukar jadi asid laktik. Dia asid. Jadi maksudnya susu sekarang ni dah berasid. Kita bila makan dia, kita rasa dia masam. Okey, dia asid laktik ni akan gumpalkan kesin protein susu jadi dadih atau yogurt yang menyebabkan punca masam. Okey, musa masam. Dia guna lactobacillus lah. Tapi lactobacillus ni kena tambah lah. Kamu jangan biar susu tu dekat luar. Dia tak semestinya lactobacillus. Dia kemungkinan bakteria-bakteria lain yang menyebabkan susu tu jadi masam. Kamu pergi minum dan kamu kata yogurt. Bukannya. Kamu jangan sesuka hati biar susu dekat luar, kemudian dah masam, kamu pergi minum ni, kamu kata dia yogurt. Tak. Dia kena ada proses industri dia, proses penghasilan dia mengikut kepada prosedur yang betul lah. Okey, prosedur yang betul. Pastinya dia kena tambah dengan lactobacillus ni lah. Kemudian kepada sel otot manusia. Jadi sel otot manusia ni apabila menjalankan aktiviti yang cergas. Jadi kita aktiviti yang cergas, selalunya orang yang bersukan, okey, dia aktiviti yang cergas lah. Okey, dia menggunakan banyak tenaga sehinggalah tubuh badan dia tak boleh nak supply oksigen yang secukupnya untuk menghasilkan tenaga yang secukupnya untuk menggerakkan tubuh badan dia. Dia menyebabkan dia hutang oksigen. Oksigen tu dia berhutang. Sebab apa? Sebab dia nak hasilkan juga ATP. Bila dia nak hasilkan ATP juga, oksigen tak cukup, dia jadi hutang oksigen lah. Dia jadi hutang oksigen. Bahan nak guna tu tak cukup, tapi dia hasilkan juga produk. Okey, jadi dia ada hutang dekat situ. Guna oksigen lebih daripada yang dibekalkan oleh darah. Jadi otot akan alami hutang oksigen. Glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Nampak tak? Hanya 2 ATP sahaja. Cikgu cakap tadi kan, apa yang berlaku di sitoplasma, glycolysis, glukosa dipecahkan jadi pyruvate. Dekat situ dia akan hasilkan 2 ATP. Tapi masalahnya kalau dia tak masuk ke dalam mitokondria, berlaku pengoksidaan pada pyruvate itu, dia tak akan menghasilkan secukupnya ATP. Masalah tu nanti. Okey? Jadi asid laktik yang terkumpul akan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Dia akan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Okey, kelesuan dan kekejangan otot. Kalau banyak sangat asid laktik ni selalunya orang yang bersukan bersungguh-sungguh lah, ataupun atlet-atlet yang bersukan bersungguh-sungguh. Macam kita yang biasa, macam cikgu yang biasa ni, kalau bersukan kita rasa letih, kita duduk rehat lah. Tapi atlet-atlet ni, dia rasa letih ke, dia rasa sakit ke, dia rasa apa ke, dia kena habiskan dia punya ritual dia tu. Okey, pelan latihan dia tu dia kena habiskan. Jadi nak tak nak dia terpaksa kena pushkan diri dia juga, bergerak juga, berlari juga. Contohnya dia kena berlari dalam masa 2 jam. 2 jam tu kena lari, tak boleh berhenti. Kalau macam kita ni yang exercise ni, kita rasa macam tak apa nak okey dah ni,
rasa penat ke apa ke, tercungap-cungap ke, kurang tenaga, rasa tak selesa, kita berhenti, kita duduk, kita rehat dekat tepi tu. Jadi dia tak ada masalah. Tapi macam atlet-atlet ni, dia kadang-kadang dia kena ikut dia punya plan dia tu. Okey. Dan pastinya atlet-atlet ni, dia sebelum dia nak memulakan aktiviti cergas ni, dia kena ada warming up dululah, supaya nanti otak-otak dia tak terkejut. Okay, otak-otak tak terkejut. Dia kena warming up. Dia ada warming up sebelum exercise, sebelum rutin dia tu, dan dia ada warming up selepas, kalau tak salah cikgu. Cikgu pun nak cerita lebih, cikgu tak tahulah ya. Cikgu kalau cikgu tak tahulah nak buat macam mana. Nak kena pergi baca pula, nak kena pergi study pula. Dia akan ambil masa yang agak lama lah. Ni orang yang bersukan, dia pastinya tahulah. Cikgu-cikgu yang mengajar pendidikan jasmani tu pun mungkin dia tahu. Jadi boleh tanya dia orang lah, cikgu ajar apa yang ada dalam silibus berdasarkan pengetahuan yang cikgu ada lah, ya. Jadi hanya 2 ATP 150 kJ yang akan hasil. Asid laktik terkumpul disebabkan kelesuan atau kejang otot. Selesai aktiviti pengambilan oksigen berlebihan, oksidakan asid laktik. Jadi selepas selesai aktiviti ini, oksigen tu akan diambil semula lah, secara berlebihan untuk dia tukarkan asid laktik tu kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Hutang oksigen pun dibayar. Jadi kita tengok gambar rajah ni, sebab gambar rajah ni dia agak terkenal untuk dia masuk ke dalam kamu punya final. Okay? Final ke exam ke, sukarlah dia tanya. Okay, jadi bila dia mulakan aktiviti exercise dia tu, jadi dia mulakan aktiviti exercise dia tu, jadi oksigen tu dia mula lari. Bila dia mula lari, dia akan lari pada kelajuan yang sama lah kan. Mula lari, kemudian pertengahan lari, hujung lari, kelajuan dia sama. Jadi penggunaan oksigen dia tu, dia terus naik meningkat. Sebab apa? Contohnya dia perlukan untuk dia lari kadar-kadar yang sama tu, dia terus guna, contoh cikgu bagi 100 oksigen. Tapi tubuh badan dia tak ambil 100. Dia tak boleh nak ambil 100. Mungkin dia ambil 30 sahaja oksigen. Jadi 70 lagi tu hutang oksigen lah. Sebab apa? Mula dia lari, mula exercise, pertengahan exercise, hujung exercise, dia sama dia punya larian dia tu. Contohnya dia lari, cikgu tak tahulah ya, mungkin 30 km per jam ke kan. Okey. Jadi terus dia terpaksa tubuh badan dia kena guna 100 molekul oksigen. Tapi dia tarik nafas, dia sedut oksigen tu, dia tak sampai 100 tu, mungkin 30 je yang dia supply. Sekarang ni dia dah kurang 70. Okey, dia dah kurang 70. 30 je yang sampai. Dan tubuh badan dia tu pun dia akan ambil masa lah. Sebab apa? Mula-mula dia dapat 30. Kemudian yang kedua, dah tahu tubuh badan dia kurang tu, dia akan tingkatkan lagi pengambilan oksigen jadi 60. Kemudian tingkatkan lagi jadi 70. Kemudian 100. Yang dekat 100 ni lah yang akan supply fully the oksigen. Tapi tubuh badan dia sebenarnya waktu tu dah ada hutang oksigen ni. Disebabkan dia mula-mula tu terus mengejut, dia pergi lari, bantai lari secepatnya ikut kepada yang sepatutnya dia lari. Sebab tu kalau dia warming up dulu, dia bagi persediaan dulu kepada tubuh badan dia tu berapa banyak oksigen yang dia nak guna. Tak ada lah terus sampai di track larian terus pecut lari selaju-lajunya, menyebabkan hutang oksigen tu berlaku. Okey. Ataupun aktiviti terlampau lasak yang memang menggunakan oksigen yang terlampau banyak, tubuh badan tak boleh nak supply. Jadi dia akan ada hutang oksigen. Yang di sini ni, hutang oksigen ni. Jadi bila hutang oksigen, tubuh badan dia ada hutang oksigen, dia akan ada penghasilan asid laktik. Sebab apa? Tubuh badan nak tak nak, dia terpaksa kena hasilkan juga ATP. Dia akan ada asid laktik. Jadi bila dia berhenti je daripada dia punya aktiviti exercise tu, jadi hutang oksigen tu akan mula dibayar balik. Okey. Jadi asid laktik tu akan ditukar jadi karbon dioksida dan tenaga. Boleh faham tak ni? Ni ada kawasan pemulihan. Dia dah berhentilah daripada aktiviti
lasak dia tu. Okey. Jadi ini adalah untuk respirasi sel.